Sememangnya bishop ni meminta untuk dimakan oleh rook E1 ni. Diibaratkan, makanlah saya, makanlah saya. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Sebelum kita start dengan kita punya analisis pada hari ini, saya ingin membuat satu pengumuman bahawa Xchess Academy telah kembali dengan camp yang menarik pada bulan November ini. Jadi bulan ni kita ada banyak 6 camp untuk pelbagai tahap, dari beginner sampailah ke atas-atas. Jadi segala info ataupun pendaftaran mengenai camp ni korang boleh dapati di deskripsi dekat bawah. Saya letak link kat situ, korang boleh pergi check kat situ. Baik, jadi kita kembali ke kita punya game hari ini. Pada 9 November yang lepas, ianya merupakan tarikh hari lahir bagi seorang legenda catur dunia, iaitu Grandmaster Mikhail Tal. Jadi sebagai mengingati tarikh hari lahir bagi Mikhail Tal, saya telah memilih untuk melihat satu game yang telah dimainkan oleh beliau menentang seorang bekas juara dunia. Jadi kita ada bekas juara dunia menentang bekas juara dunia yang lain. Kita ada Mikhail Tal menentang Anatoly Karpov. Mikhail Tal merupakan juara dunia yang ke-8, manakala Anatoly Karpov pula merupakan juara dunia yang ke-12. Jadi kat sini kita ada satu game yang telah diambil dari satu pertandingan catur Bliss di Brussels, Belgium pada tahun 1987. Jom kita tengok game ni. Kita ada putih yang dimainkan oleh GM Mikhail Tal, manakala hitam pula dimainkan oleh GM Anatoly Karpov. Ianya dimulakan dengan E4. Kita ada C6, opening kerokan kat sini. C4, D5, pawn E makan D5, pawn makan pawn, dan seterusnya pawn makan pawn. Ini merupakan variasi accelerated pen of attack kat sini. Perlawanan diteruskan dengan knight pergi ke F6 menyerang pawn yang berada di D5. Knight ke C3 mengawal pawn tersebut, dan kita ada knight makan pawn di D5. Kat sini putih ataupun Tal memainkan knight ke F3. Seterusnya knight makan knight di C3 dan diikuti dengan pawn makan knight tersebut. Kita ada G6, D4, bishop ke G7 dan seterusnya bishop ke D3. Kat sini kedua pemain memilih untuk membuat castling 0-0 dan juga 0-0. Kedua membuat castling pendek, diikuti dengan knight ke C6 oleh Karpov. Kemudian rook ke E1, rook ke E8 dan seterusnya bishop ke G5 membuat pin ke arah pawn yang berada di E7 ni. Satu gerakan yang biasa dilakukan kat sini ialah melarikan queen tersebut daripada pin, contohnya ke C7. Namun dalam posisi ini, Karpov telah memilih untuk menggerakkan bishopnya ke E6 kat situ. Kalau korang dapat tengok kat sini, sebagai seorang insan yang bergelar sebagai Mikhail Tal, sememangnya bishop ni meminta untuk dimakan oleh rook E1 ni. Diibaratkan, makanlah saya, makanlah saya. Silakan rook, makanlah diri saya ini. Jadi itulah apa yang Mikhail Tal telah buat. Dia membuat sacrifice pengorbanan rook ke atas bishop ni. Ini merupakan positional sacrifice, sebab selepas pawn makan rook tu, kita dapat tengok dua pawn yang bertindan ni, double pawn di tengah ni sedikit tak bagus, dan ianya boleh diserang dengan gerakan Tal seterusnya, iaitu bishop ke C4. Sekali lagi membuat pin ke arah pawn tersebut. Kita ada queen ke D6 mengawal pawn tersebut, dan seterusnya queen ke E2 menambahkan serangan ke atas pawn E6. Knight D8 menambahkan defend, pertahanan, dan rook E1 sekali lagi menambah serangan ke atas pawn di E6. Kita dapat tengok queen, rook dan juga bishop semuanya menghala ke satu arah yang sama. Seterusnya rook C8 dimainkan kat sini, dan kita ada knight ke D2. Hitam ataupun Karpov memilih untuk melarikan kingnya daripada pin. Dia pergi king ke H8 dan kita ada knight ke E4 menyerang queen. Queen lari ke C7 menyerang bishop sambil dibantu oleh rook di belakangnya. Jadi bishop lari ke B3 kat sini. Kita ada tolakan pawn ke E5. Dengan serta-merta Anatoly Karpov telah berjaya meloloskan pawn ini
daripada ancaman ataupun tekanan yang diberi oleh Tal sebentar tadi. Kat sini Tal memainkan satu gerakan yang sangat agresif. Dia memberi pawn di D4 ni secara percuma. Dia membuat tolakan pawn ke H4. Kat sini kita ada pawn E makan pawn D4 dan seterusnya sekali lagi. H5 dimainkan. Dalam posisi ini, sepatutnya Anatoly Karpov membuat gerakan defensif, gerakan bertahan seperti Queen ke B6 contohnya. Namun dalam posisi ini, dia telah membuat sedikit kesalahan dengan memakan pawn yang berada di H5 ni. Jadi kita ada pawn G makan H5. Kat sini, lawannya pula iaitu Mikhail Tal pula terlepas pandang satu taktik yang boleh dibuat. Seperti biasalah, ini merupakan satu permainan Blitz dan sememangnya akan ada beberapa taktik yang terlepas pandang walaupun bergelar Grandmaster. Jadi kat sini, korang boleh pause video ni kat sini dan cuba cari apakah gerakan menarik yang boleh dibuat oleh Mikhail Tal kat sini. Silakan. Knight F6 menyerang rook yang berada di E8 dan pada masa yang sama membenarkan pawn dan juga bishop untuk memakan knight tersebut. Baik, adakah ini merupakan satu gerakan yang bagus? Jom kita tengok kat sini. Sememangnya knight yang berada di F6 ni tak boleh dimakan oleh pawn ataupun bishop. Sebabnya kalau pawn makan, rook ni menjadi free. Queen boleh makan rook, check. Kat sini, checkmate tak dapat dibendung lagi, bishop terpaksa tutup dan kita ada queen makan bishop, checkmate dengan serta-merta. Oleh itu, knight tu tak boleh dimakan ya. Apa jadi pula kalau bishop yang makan knight? Kalau bishop makan knight, kita ada bishop makan bishop membuat check. Jadi pawn terpaksa memakan bishop tersebut dan seterusnya sekali lagi. Queen boleh makan rook, check. King terpaksa lari ke G7 dan kita ada rook ke E7 membuat fork, menyerang queen dan juga king pada masa yang sama. Dan hitam akan kehilangan queen kat situ. Sekali lagi, itu adalah satu gerakan tak bagus. Jadi, dalam posisi ini, salah satu gerakan yang boleh dibuat oleh Karpov ialah melarikan rooknya. Mungkin ke F8 kat situ. Tapi, sekali lagi, Mikhail Tal boleh menyambung serangannya dengan knight makan H7. Satu lagi gerakan yang bagus. Dan kita dapat tengok kat sini, hitam tak ada apa yang boleh dibuat kat sini. Kalau king makan, sememangnya queen akan makan dan ini akan membuatkan checkmate dalam beberapa langkah. Namun, kalau king tak makan, knight tu pun sama. Queen datang ke H5 ni dan akan memberi masalah yang besar. Jadi, move knight ke F6 ni merupakan satu move bagus yang terlepas pandang oleh Mikhail Tal. Baik, kita kembali ke gerakan di sini. Selepas pawn makan pawn, kita ada queen makan pawn tersebut. Diikuti dengan gerakan rook ke F8. Bishop ke C2 dimainkan, menghala ke arah pawn berada di H7 dan kita ada queen ke E5. Dalam posisi ini, sekali lagi Mikhail Tal membuat satu gerakan yang bagus dengan gerakan knight ke G3, memberikan rooknya yang berada di E1 ni secara percuma. Queen boleh makan. Jadi itulah apa yang Karpov buat. Queen dia makan rook tersebut, check. King lari ke H2. Kat sini sememangnya Karpov mempunyai satu posisi yang sangat best kat sini. Dia lebih baik, dia lebih bagus berbanding Mikhail Tal. Namun seperti yang saya cakapkan tadi, mungkin disebabkan faktor masa, dia telah membuat satu lagi kesilapan kat sini dan kesilapan kali ini sangat besar. Dalam posisi ini dia boleh memilih untuk defend ataupun pertahankan ancaman queen untuk makan pawn H7 ni ya, untuk membuat checkmate dengan gerakan yang bagus iaitu bishop ke H6 macam ni. Dan selepas bishop tu dimakan, rook boleh pergi ke H7 dan mengawal segalanya. Hitam masih boleh meneruskan permainan kat sini. Namun atas faktor masa, Karpov telah membuat kesilapan dengan tolakan pawn ke H6. Dalam posisi ini, Tal hanya perlu makan pawn tersebut menggunakan bishopnya kat situ. Dan semestinya bishop ni tak boleh dimakan sebab kalau bishop dimakan, kita ada queen makan bishop, check, king terpaksa lari dan seterusnya checkmate dalam 2 langkah sahaja. Oleh itu, Karpov telah melarikan kingnya ke G8 kat sini. Kita ada bishop makan bishop. Sekali lagi, bishop ni tak boleh dimakan sebab akan terjadi checkmate macam yang kita tengok tadi lah. Oleh sebab itu, Karpov menggerakkan rooknya makan pawn di F2. Namun kat sini, Mikhail Tal telah membuat checkmate dalam 4 langkah kepada Karpov. Korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cuba
fikirkan, cuba cari latih otak korang untuk mencari checkmate dalam 4 langkah ni. Silakan. Ini semua merupakan gerakan paksaan. Checkmate dengan gerakan paksaan dimulai dengan Queen H7 check, King lari, Queen G6 check, King terpaksa masuk kembali, Bishop H6 membuka ruang check, King ke H8 dan seterusnya. Queen membuat checkmate di H7. Jadi ini merupakan satu pertandingan ataupun permainan Bliss yang telah dimenangi oleh Mikhail Tal pada tahun 1987, iaitu 5 tahun sebelum Tal meninggal dunia akibat sakit. Jadi saya ucapkan happy birthday, selamat hari jadi kepada Mikhail Tal, yang mana hari jadinya telah pun berlalu pada 9 November yang lepas. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe pada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Jangan lupa untuk menyertai camp-camp pada bulan November ini. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.